Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian, yang mana dengan nikmat dan kurniaannya kita masih lagi diizinkan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Dan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kerana pengorbanan beliau dan bersama dengan para sahabat beliau, kita mampu mengecapi nikmat berada dalam agama Islam itu sendiri. Saya Ahmad Hakimi dan saya akan sampaikan tazkirah saya bertajuk Bulan Syawal kita raikan, bukan untuk kita berfoya-foya. Baik, hadirin sekalian, Di bulan Syawal ini adalah bulan di mana kita meraihkan kemenangan kita dalam beribadat setelah sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan, dengan menahan lapar dan dahaga, menahan nafsu kita dari melakukan sebarang kemaksiatan, mencari pahala dari redha Allah dan yang seumpama dengannya. Hadirin sekalian, di bulan Syawal ini adalah masa untuk kita menziarahi saudara kita, menziarahi rakan-rakan, jiran-jiran kita, yang lebih-lebih lagi setelah Malaysia ini telah memasuki fasa endemik, mana penjarakan sosial dilonggarkan dan kita boleh menziarahi rakan-rakan kita dan yang seumpama dengannya. Oleh itu, kita mestilah beringat bahawa dalam kita meraihkan bulan Syawal ini, kita perlulah ingat bahawa kita masih lagi terikat dengan pantang larang dan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh syariat Islam itu sendiri. Baik, pertama sekali adalah kita mestilah mengawal nafsu makan dan minum kita sendiri. Setelah sebulan kita berpuasa, sudah tentu ada sebahagian pada kita yang akan rasa untuk makan dan minum sepuas-puasnya, dengan alasan mengatakan bahawa mereka ingin qada nafsu makan mereka yang telah mereka tahan pada bulan puasa yang lalu. Amatlah rugi sekiranya kita melakukan perkara ini, kerana sesungguhnya apabila seorang tu melakukan perkara ini, iaitu makan dan minum mengikut hawa nafsu, maka akan mendorong seseorang itu untuk melakukan pembaziran, dan pembaziran itu adalah suatu amalan syaitan. Orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, dan maka jauhilah diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Seterusnya, di bulan Syawal ini, ramai di antara kita yang suka untuk bermain dengan bunga api ataupun mercun. Kita kena ingat, bermain mercun dan bunga api itu bukanlah suatu perkara yang menjadi kesalahan, dengan syarat kita menjaga keselamatan diri kita sendiri dan juga menjaga keselamatan orang di sekeliling kita. Andai kata sekiranya kita bermain bunga api atau mercun dan kita membahayakan orang di sekitar kita, maka ia adalah sesuatu yang patut untuk kita elakkan. Kerana sesungguhnya seorang Muslim itu adalah seorang yang tidak mencederakan saudaranya baik dari segi fizikal, mental dan sebagainya. Baik, di samping itu, kita selaku umat Islam haruslah mengamalkan amalan ziarah menziarahi di bulan Syawal ini. Hal ini demikian kerana
masa inilah kita berpeluang untuk merapatkan kembali hubungan silaturahim yang yang telah lama renggang, yang jika kalau dia adalah jika hubungan itu telah putus, maka kita boleh sambungkan kembali, dan jika ia jauh, maka kita boleh rapatkan kembali. Masa inilah kita menziarahi menziarahi rakan-rakan, jiran-jiran kita bertanya khabar pada mereka, kita berbual mesra. Mana kalau bukan pada masa ini, berkemungkinan besar kita mungkin tidak akan ada kesempatan untuk menziarahi mereka, kerana kesibukan dan tanggungjawab yang akan kita tanggung selepas daripada habis cuti tersebut. Dan Nabi SAW sendiri juga mengamalkan amalan menziarahi. Beliau menziarahi rumah para sahabat beliau, yang mana apabila beliau pergi ke masjid untuk solat raya, beliau pergi ke masjid pada satu jalan itu dan pulang pada jalan yang lain. Makna di sini nak katakan bahawa Nabi sendiri mengambil jalan lain untuk beliau membanyakkan peluang untuk beliau berjumpa para sahabat beliau. Sidang jemaah sekalian, sebagai penutup bagi tazkirah ini, ingin saya menegaskan kembali beberapa poin yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Yang pertama sekali, kawallah nafsu makan dan minum kita, elakkan daripada melakukan pembaziran. Yang kedua, kita jagalah kesihatan, kita jagalah keselamatan diri kita dan orang sekitar kita daripada perkara yang memudaratkan. Jangan biarkan tangan kita ini menjadi punca kepada berlakunya kemudaratan kepada sama ada pada diri kita ataupun kepada orang lain. Dan yang ketiga, amalkanlah ziarah-menziarahi bagi menyambung dan menguatkan hubungan silaturahim yang mana jika hubungan itu jauh, kita rapatkan. Yang mana jika hubungan itu telah putus, maka inilah peluang untuk kita sambung kembali. Baik, sampai itu saja tazkirah saya. Oleh itu, semoga dengan tazkirah ini, tuan-tuan, puan-puan, abang, kakak, adik-adik, sahabat semua dapat mengambil apa yang baik-baik daripada isi tazkirah ini. Baik, yang baik itu daripada Allah SWT, dan yang buruk itu disandarkan kepada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.